Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Nurbaya Hassan dan saya Raditya Arman Muhammad. Pada hari ini 26 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Isnin melalui Radio Dura Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini hari Isnin, minggu baru dan kita kesejukan di studio ini kerana hujan di luar sana. Oleh itu, saya akan mulakan pengenalan bagi berita Nusantara pada hari ini mengenai keadaan cuaca sekitar Selangor, Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan berdekatan dengannya. Menurut portal ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, diramalkan bahawa bukan saja ramalan, sudah pun hujan di sini di kawasan Petaling Jaya dan beberapa kawasan di Kuala Lumpur, di mana ribut petir akan berlaku di beberapa kawasan dan dan akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti dan malam pula akan berjerebu kembali. Oleh itu, kepada pengguna-pengguna jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ketika memandu kereta ataupun menunggang motosikal di dalam keadaan hujan. Rancang perjalanan anda jika tidak mahu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Dan oleh kerana keadaan masih lagi berjerebu, selain daripada itu dinasihatkan juga agar orang ramai untuk masih memakai topeng penutup muka, minum air dengan banyak dan hadkan aktiviti-aktiviti di luar rumah. Dan sedikit perkembangan terkini mengenai isu jerebu di mana kualiti udara seluruh negara menunjukkan perkembangan positif setakat 9 pagi tadi, dengan hanya kawasan di Pasir Gudang Johor saja mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang tidak sihat. Dan menurut portal Jabatan Alam Sekitar, sejumlah 33 kawasan mencatatkan bacaan IPU sederhana di antara 51 sehingga 100 dan hanya 15 kawasan lain pula mencatatkan tahap IPU yang sihat. Oleh itu, dimaklumkan bahawa berlakunya hujan pada malam semalam di beberapa buah kawasan membantu dalam menurunkan kadar IPU. Dan itu mengenai perkembangan terkini mengenai isu jerebu. Jadi Radi, apakah peristiwa-peristiwa menarik yang berlaku pada 26 Oktober pula? Ya, 26 Oktober, hari ini hari Isnin. Yang pertama, Hari Angam di Nauru. Saya pertama kali dengar Hari Angam ni. Hari Angam ialah cuti umum di Republik Nauru yang disambut setiap 26 Oktober. Angam ialah perkataan Nauru yang bermaksud kegembiraan, perayaan, kejayaan mengatasi segala rintangan, kejayaan mencapai matlamat atau kepulangan. Hari Angam ialah hari berpesta serta hari merenung bagi orang Nauru. Dalam sejarah mereka, telah 2 kali populasi orang Nauru jatuh di bawah 1,500 orang dan kumpulan etnik Nauru dalam bahaya kepupusan. Mereka pulih dalam kedua-dua peristiwa tersebut apabila bilangan penduduknya mencecah 1,500 orang. Jumlah minimum untuk keberlangsungan sesuatu kaum. Hari Angam diisytiharkan. Hari Angam yang pertama disambut pada tahun 1932 dan yang kedua pada tahun 1949. Republik Nauru ialah negara kepulauan terkecil di dunia dengan keluasan 21 km persegi. Negara Republik Merdeka yang terkecil di dunia dan satu-satunya negeri republik di dunia tanpa ibu kota rasmi. Nauru terkenal dengan hasil produk fosfatnya yang telah ditambang oleh konsortium asing sejak 90 tahun terakhir. Seterusnya, Hari Perayaan Demetrius dari Thessaloniki, iaitu dalam bahasa merupakan korban Kristian yang hidup pada tahun kurun keempat. Saint Demetrius semasa zaman pertengahan, dia dipuja menjadi salah seorang santos tentera ortodok yang paling penting. Seringkali dipasangkan dengan Santos George. Hari jamuannya pada 26 Oktober bagi Kristian menurut takwim Georgian dan 8 November bagi pengikut Kristian yang menurut takwim Julian. Seterusnya,
26 Oktober juga merupakan hari kemerdekaan buat negara Austria yang mereka sambut kemerdekaan yang pertama pada tahun 1955. Austria secara rasminya disebut Republik Austria, merupakan sebuah negara persekutuan yang terletak di Eropah Tengah yang mempunyai penduduk seramai 8.5 juta. Negara ini bersempadan dengan Republik Czech dan Jerman di utara, Hungari dan Slovakia di timur, Slovenia dan Itali di selatan, dan Switzerland di barat. Kira-kira 8 negara bersempadan dengan negara ini. Wilayah Austria seluas 83,879 km persegi dan mengalami iklim Alps. Muka bumi Austria kebanyakannya bergunungan yang terletak di Alps dan hanya 32% daripada negara ini adalah di bawah paras 500 meter. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat negara Austria. Seterusnya, peristiwa yang berlaku pada 26 Oktober, yang pertama pada tahun 1863, iaitu Badan Pentadbiran Bola Sepak yang tertua, The Football Association, ditubuhkan di London, England. Persatuan Bola Sepak England ialah badan yang mentadbir hal ehwal bola sepak di England. Badan ini dibentuk pada tahun 1863 dan merupakan persatuan bola sepak tertua di dunia serta bertanggungjawab memantau segala aspek bagi perlawanan amatur atau profesional di England. Persatuan bola sepak atau biasanya dipanggil FA merupakan badan penyelia persatuan bola sepak di England, dibentuk pada tahun 1863. Ia merupakan persatuan bola sepak tertua di dunia dan bertanggungjawab bagi menyelia kesemua aspek permainan profesional atau amatur di England. FA mengesahkan semua perlawanan bola sepak persaingan di England pada tahap kebangsaan dan secara tidak langsung pada tahap tempatan melalui Persatuan Bola Sepak. Ia mengurus beberapa pertandingan, yang paling terkenal ialah Piala FA. Dan peristiwa seterusnya ialah pada tahun 1955, iaitu Perdana Menteri Nguyen Dinh Diep mengisytiharkan dirinya Presiden Vietnam yang pertama, menggantikan Maharaja Nguyen Bo Dai sebagai ketua negara. Nguyen Dinh Diep ialah Presiden pertama Vietnam Selatan, iaitu pada tahun 1955 hingga 1963, berikutan pengunduran Perancis dari Indochina susulan Perjanjian Geneva pada tahun 1954. Dan Vietnam Selatan, nama rasmi ialah Republik Vietnam, ialah negara anti-komunis yang diasaskan pada tahun 1954 hingga 1976 di kawasan Vietnam yang secara geografisnya terbahagi kepada dua bahagian, dipisahkan mengikut kedudukan garis lintang yang ke-17. Di sebelah utara garis melintang ini terletaknya Vietnam Utara, manakala di garis selatan lintang ini terletaknya Vietnam Selatan. Seterusnya, pada 2010, iaitu kita semua pasti ingat satu gempa bumi dan tsunami yang telah berhasil di pesisiran Sumatera, Indonesia, mengorbankan hampir lebih 400 orang dan menyebabkan ratusan lagi hilang, iaitu gempa bumi dan tsunami yang berlaku di daerah Sumatera, Indonesia. Dan yang lahir pada 26 Oktober adalah Andrew Caldecott, iaitu seorang pentadbir kolonial British yang lahir pada tahun 1884. Namanya ialah Sir Andrew Caldecott yang lahir pada 26 Oktober 1884, merupakan seorang pentadbir kolonial British. Sir Andrew telah dilahirkan pada 26 Oktober di Kent, England. Bapanya adalah seorang kerani. Caldecott telah dididik di Uppingham dan College Exeter, Oxford, di mana beliau telah menjadi seorang fellow kehormat dunia pada tahun 1948. Itu sahaja sejarah pada hari ini, iaitu 26 Oktober 2015. Okey. Dan hari ini saya ingin berkongsi fakta mengenai kucing yang mungkin kita tidak tahu. Suka kucing? Okeylah, so-so. Tak adalah penggemar sehingga membela kucing. Seperti yang mana kita tahu bahawa kucing itu adalah haiwan peliharaan yang manja sama seperti anjing. Namun kucing sebenarnya mempunyai fakta yang terkait padanya yang mungkin
kita tidak tahu. Kucing bukan hanyalah boleh menjadi tempat untuk bermain bersama, malah juga mampu menghilangkan tekanan pada manusia. Kucing adalah binatang peliharaan yang boleh memberikan ketenangan di samping menghilangkan tekanan yang dilalui oleh manusia. Jadi saya ingin kongsikan fakta tentang kucing. Yang pertama, kucing boleh mengesan gempa bumi. Secara logik, ianya juga boleh masuk akal. Tetapi dari segi teori, ia masih belum dipastikan kesahihannya. Menurut sumber Reader's Digest, tapak kaki kucing mampu mengesan gempa bumi yang bakal berlaku. Tapak kaki kucing adalah satu bahagian tubuhnya yang sensitif dan peka pada gegaran bumi. Yang kedua, kucing boleh menelan dan mencerna makanan tanpa perlu mengunyah. Yang ketiga, kucing juga bermimpi. Secara azalinya kita tahu bahawa kucing suka terlena walaupun sekejap. Namun apabila si kucing tidur nyenyak, ia juga menghasilkan gelombang deria dalam otak. Mereka sama seperti ketika manusia sedang tidur. Yang keempat, kucing tidak memahami sebab mengapa mereka dihukum jika melakukan kesalahan. Mereka harus dipuji dan diberi ganjaran untuk tingkah laku yang diingini sebaliknya. Yang kelima, kucing menghidu hidung masing-masing kala bertemu. Ini salah satu cara mereka mengenali dengan lebih mendalam antara satu sama lain. Namun tidak semua kucing akan melakukan perkara ini. Hanya kucing yang sudah mengenali antara satu sama lain yang berani untuk berbuat demikian. Ianya membantu mereka untuk mengenal pasti kenalannya serta mengetahui personaliti kucing tersebut lebih mendalam. Maksudnya kucing pun ada cara untuk say hello. Betul. Yang keenam, saintis masih tidak dapat mengenal pasti apakah punca kucing purring. Kucing akan menghasilkan purring ketika menghela nafas dan juga menghembus karbon dioksida. Kucing muda mempunyai nada purring secara monoton berbanding kucing yang sudah lanjut usia. Mereka masih mengekalkan kadar vokal anak kucing untuk berkomunikasi dengan tuannya. Sama seperti anjing, kucing juga boleh jatuh sakit atau mati jika memakan coklat. Jadi janganlah bagi dia orang makan coklat kepada yang membela kucing. Yang ke-11, kucing akan memejam atau mengedip matanya jika secara tidak sengaja dia mempunyai hubungan mata dengan manusia. Jika anda cuba menjinakkan seekor kucing liar, cuba kedip mata anda dan pandang ke arah lain kala merenung matanya. Yang ke-12, berikan kucing daging mentah setiap hari demi memastikan gusi dan giginya sentiasa sihat dan kuat. Yang ke-13, kucing boleh menerima haba atau kepanasan dengan baik kerana secara azalinya keturunan kucing dahulu kala adalah binatang yang menetap di gurun. Yang ke-14, nadi kucing berdegup sekitar 160 sehingga 240 denyutan seminit. Ianya bergantung pada umur kucing. Semakin lanjut usia kucing, semakin lambat kadar nadinya. Dan yang terakhir sekali, yang ke-15, kucing juga berpeluh seperti manusia, tetapi tidak pada bulu atau kulitnya. Sebaliknya, mereka berpeluh melalui tapak kakinya. Jika anda merasakan lembapan pada sekitar tapak kaki kucing, berikan mereka sedikit rendaman pada air agar si comel boleh kekal hidrasi. Itu saja fakta mengenai kucing yang saya bila saya baca, saya memang nak kongsikan dengan para pendengar Duran Nusantara. Dan kita ke berita antarabangsa pula. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami melalui Radio Duran Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini 26 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Isnin. Dan antara berita-berita antarabangsa yang telah kami susun pada hari ini antaranya adalah, mungkin Radi nak mulakan dulu? Ya, berita yang pertama datangnya dari Hong Kong, iaitu di Hong Kong 100 cedera akibat feri bertembung. Kira-kira 100 orang cedera apabila sebuah feri dari Macau di bandar tersebut di Hong Kong bertembung dengan objek tidak dikenal pasti kemarin. Mangsa yang cedera dihantar ke 5 hospital di sekitar bandar ini untuk mendapatkan rawatan. Kumpulan media tempatan berkata 6 orang cedera parah dalam kemalangan itu. Pegawai polis memberitahu kemalangan berlaku kira-kira jam 6.50 petang waktu tempatan. Berhampiran pulau Lantau dan Punca Nahas sedang disiasat.
Seterusnya Anne. Okey, seterusnya bekas pelawak Jimmy Morales menang pilihan raya Presiden Guatemala. Bekas pelawak Jimmy Morales yang tidak mempunyai sebarang pengalaman dalam pentadbiran kerajaan memenangi pilihan raya Presiden Guatemala pada hari Ahad semalam. Kemenangannya susulan skandal rasuah yang menyaksikan penggulingan Otto Perez dan demonstrasi di seluruh negara itu. Sebagai presiden, beliau menerima ini sebagai satu mandat, dan mandat dari rakyat Guatemala adalah untuk memerangi rasuah yang semakin menular di negara tersebut. Menurut laporan Reuters, Morales memenangi 72.4% undian setakat tamat perkiraan di 70% pusat pembuangan undi, jauh di hadapan bekas wanita pertama Sandra Torres yang memperoleh 27.6% undi. Ibu pejabat Parti National Convergence Front ataupun FCN yang dipimpin Morales dilihat meraihkan kemenangan itu dengan meriah, jauh berbeza dengan pejabat parti pimpinan Torres yang kelihatan suram dan dipenuhi wartawan dan media yang menunggu. Berbekal latar belakang bawahan dan pengalaman membintangi rancangan komedi TV selama 14 tahun, Morales dikatakan berjaya memenangi hati pengundi yang rata-rata berang dengan skandal rasuah membabitkan Otto Perez dan pentadbirannya, sehingga menyaksikan penggulingan Perez bulan lepas. Jadi bukan saja Kanada mendapat Perdana Menteri yang baru ataupun Presiden yang baru, Guatemala juga mendapat pemimpin yang baru untuk menerajui negaranya. Okey, seterusnya berita dari Mexico, iaitu taufan Patricia melanda bandar barat daya Mexico. Taufan Patricia mula melanda barat daya Mexico pada Jumaat yang lalu yang membawa hujan lebat, ombak besar dan angin kuat. Dengan anggaran kelajuan angin pada 320 km sejam, taufan yang awalnya diletakkan pada kategori 5 iaitu tahap paling membinasakan, diramalkan akan menyebabkan kerosakan amat dahsyat. Namun laporan terbaru menyebut bahawa kerosakan yang dialami setakat ini tidak seteruk yang dijangkakan. Dengan maklumat yang diperoleh setakat ini dan dengan mengambil kira fenomena cuaca semasa, laporan awal mengesahkan kerosakan yang dialami lebih kecil berbanding tahap yang sepatutnya, kata Presiden Mexico pada satu sidang media. Beliau bagaimanapun berkata ia masih merupakan satu ancaman. Laporan awal mendapati berlaku banjir dan tanah runtuh tetapi tiada kematian atau kerosakan besar dilaporkan. Pegawai rasmi negara mengisytiharkan darurat di beberapa daerah di Colima, Nayarit dan Jalisco. Kira-kira 90 orang termasuk warga emas yang berkerusi roda dan kanak-kanak bersama ibu bapa keluar mencari tempat perlindungan di pusat palang merah di Puerto Vallarta. Sebelum ini, Pusat Suruhanjaya Air Kebangsaan Mexico telah mengeluarkan amaran ribut tropika Patricia yang diramal melanda Pasifik dan menghala ke kawasan perairan di daerah Jalisco. Patricia pada mulanya hanya ribut tropika namun berubah menjadi taufan dalam tempoh tidak sampai 24 jam. Patricia turut disifatkan sebagai taufan yang sangat berbahaya dan pernah melanda hemisfera barat. Okey, dan yang terakhir, berita antara yang terakhir adalah mengenai Presiden Syria Bashar Assad dilaporkan berada di Moskow bagi bertemu sekutu rapatnya sekutu rapatnya iaitu Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini merupakan kunjungan pertama Bashar ke luar negara sejak perang saudara tercetus di Syria pada tahun 2011. Menurut laman Facebook rasmi pejabat Presiden Syria, pertemuan Assad dan rakan sejawatannya itu berlangsung pada hari Selasa lepas. Pertemuan antara lain memberi tumpuan kepada usaha melanjutkan tempoh operasi ketenteraan Rusia di Syria. Operasi bertujuan membentera sekumpulan pemberontak yang dianggap penghalang utama kestabilan politik di Syria. Itu saja berita antarabangsa untuk hari ini, 26 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Isnin. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa. Berita Nusantara.
Terima kasih kerana masih bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radhi Tarman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan untuk berita politik dan hal ehwal semasa, antara yang telah disusun oleh saya berkenaan dengan adakah bekalan vaksin 5 serangkai di Malaysia mencukupi. Kementerian Kesihatan terus mengadakan sesi perbincangan dengan syarikat pembekal dan konsesi bagi memastikan bekalan vaksin 5 serangkai dalam negara sentiasa mencukupi. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Malaysia menggunakan vaksin 5 serangkai dalam program polio kanak-kanak kebangsaan selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di fasa akhir program pembasmian polio dunia. Namun sejak Jun tahun ini, beliau berkata seluruh dunia menghadapi masalah bekalan vaksin yang mengandungi inactivated polio vaccine ataupun IPV dan cellular pertussis kombinasi dalam vaksin 5 serangkai yang hanya terdapat satu syarikat pembekal tunggal untuk memenuhi permintaan global. Katanya lagi, keadaan ini memberi impak kepada perkhidmatan imunisasi negara yang mana bekalan vaksin kepada fasiliti kesihatan swasta terputus dan bekalan stok penimbal di fasiliti kesihatan kerajaan dan syarikat konsesi juga menurun. Penggunaan vaksin 5 serangkai di fasiliti kesihatan kerajaan turut meningkat berikutan rujukan dari fasiliti kesihatan swasta. Penjadualan semula temujanji sesetengah pelanggan perlu dilaksanakan sementara mendapatkan bekalan vaksin. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan berusaha keras memastikan bekalan berterusan melalui beberapa siri perbincangan dengan syarikat pembekal dan konsesi. Selain itu, Dr. Nur Hisham berkata, langkah-langkah yang diambil termasuk memantau bekalan dan stok vaksin di seluruh negara dan membuat agihan semula vaksin ini di kawasan operasi sekiranya perlu dan membuat pesanan secara mingguan bagi memberi peluang kepada daerah dan klinik lain mendapat bekalan. Keutamaan akan diberikan kepada klinik-klinik yang berada jauh di pedalaman dan sukar dihubungi. Ia bagi memastikan perkhidmatan imunisasi tidak terputus dan seterusnya mendapat membendung penularan penyakit jegahan vaksin. Beliau juga menjelaskan bahawa penggunaan vaksin polio secara suntikan IPV sekurang-kurangnya 1 dos mesti dilaksanakan di semua negara dalam pembasmian polio dunia. Selain itu, vaksin berkenaan diberikan sebanyak 4 dos kepada kanak-kanak pada usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan 18 bulan untuk mencegah penyakit difteria, kancing gigi, batuk kokol dan jangkitan Haemophilus influenza jenis B. Sehubungan dengan itu, Dr. Nur Hisham juga menyarankan ibu bapa dan penjaga, khususnya yang lazim mendapatkan perkhidmatan imunisasi di klinik swasta agar mematuhi tarikh temujanji yang diberikan oleh kaki tangan kesihatan kerajaan bagi memastikan imunisasi 5 serangkai ini diterima. Beliau berkata liputan imunisasi yang sentiasa melebihi 95% dalam komuniti akan dapat memutuskan rantaian penularan penyakit cegahan vaksin dan mengelakkan berlakunya wabak. Okey, seterusnya Radhi, berita seterusnya mengenai jerebu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan pembinaan sistem perparitan untuk ladang kelapa sawit di Indonesia bagi mengelakkan pembakaran tidak terkawal dan seterusnya menyebabkan masalah jerebu. Katanya, sistem tersebut pernah digunakan syarikat pelarangan milik tabung haji bagi mengelak kebakaran merebak di samping sebagai sumber air untuk ladang tersebut. Semasa saya menjadi menteri yang bertanggungjawab untuk tabung haji, TH Plantation menggunakan kaedah pembinaan parit di setiap 2 baris pokok kelapa sawit. Ia bukan sahaja memberikan sumber air kepada pokok tapi mampu mengelak kebakaran daripada merebak ke kawasan lain, katanya pada sidang media selepas merasmikan dialog keselamatan antarabangsa Putrajaya 2015. Tambah beliau, pembakaran ladang yang melibatkan 95% daripada pemilik ladang di Indonesia ketika itu sukar untuk dipadamkan. Permasalahan sekarang bukan sahaja tanah gambut itu terbakar, tetapi ada deposit di bawah tanah gambut yang kemungkinan arang batu terbakar. Kebakaran ini bukan sahaja mudah merebak, malah sukar untuk dipadamkan, tambah beliau. Zahid turut menyatakan rasa simpati kepada Indonesia
dan meminta tiada tekanan diberikan kepada mereka. Jika tidak, harus mengkritik mereka kepada pihak Indonesia semata-mata, tapi kita harus membantu mereka dan mencari jalan untuk penyelesaian jangka panjang. Ini kerana kerugian yang dialami bukan sahaja melibatkan Malaysia semata-mata, malah negara jiran seperti Singapura dan Thailand turut mendapat kesan buruk daripada jerebu rentas sempadan ini. Itu yang disampaikan beliau dalam penutupan kata-katanya dalam dialog keselamatan antarabangsa Putrajaya 2015 kemarin. Dan kemudian seterusnya mengenai kebakaran yang berlaku di pusat karaoke milik Ratu Dandut Inul Daratista di Mega Megambas Madano, Sulawesi Utara pada awal pagi semalam. Polis telah mengesahkan 12 orang terbunuh manakala 71 lagi cedera dalam kebakaran tersebut. Portal berita tempatan memetik Ketua Polis Daerah Manado, Rio Permana, sebagai berkata dalam kejadian pukul 1 pagi tersebut, pusat karaoke yang diberi nama Inul Vista Manadodi yang terletak di tingkat 3 sebuah kompleks sedang padat dengan pengunjung. Kebanyakan pengunjung dilaporkan tidak menyedari kebakaran itu kerana mereka asyik berhibur dan hanya melarikan diri setelah ternampak api yang mula marak. Bagaimanapun ramai yang terperangkap kerana hanya ada satu saja pintu keluar dan menyebabkan ramai yang menyelamatkan diri dengan terjun dari tingkat 2 dan 3. Kesemua mangsa yang meninggal dan cedera dibawa ke Hospital Kandu Malalayang, Manado. Kebakaran yang dipercayai akibat litar pintas itu dapat dikawal sepenuhnya pada kira-kira pukul 3.30 pagi. Sementara itu, Inul yang popular dengan tarian gelik Gurudi Inul dipetik dalam laman Instagramnya berkata, kejadian itu memberi peringatan kepadanya untuk mengambil langkah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Seterusnya, berita mengenai tindakan nelayan Thailand yang membantu 2 pelancong dan mendapat pujian daripada netizen. Sebuah rakaman video yang menunjukkan keprihatinan seorang lelaki membantu 2 pelancong asing daripada kawasan pantai berlumpur mula menjadi viral di media sosial sejak Jumaat lalu dan menarik perhatian netizen. Video tersebut dimuat naik di laman Facebook oleh seorang pengguna media sosial dengan caption "Impressions di Krabi pagi ini, kemurahan hati rakyat Krabi." Memetik laporan BBC News, lelaki yang bertanggungjawab menyelamatkan pasangan pelancong itu dikenali sebagai Chad Obonjinda. Ketika kejadian, Obonjinda dipetik sebagai berkata pasangan itu dalam perjalanan pulang daripada aktiviti memancing berhampiran Krabi, iaitu sebuah pulau peranginan yang popular dan terletak di selatan negara Gajah Putih itu. Dalam rakaman video itu, Obonjinda dilihat cuba untuk menarik kedua-dua pelancong tersebut dari kawasan berlumpur itu, namun gagal kerana lapisan lumpur yang terlalu tebal. Lelaki itu kemudian sanggup berbaring di atas lumpur tersebut hanya untuk menolong mereka keluar dari lumpur tersebut. Setakat ini, video itu telah menerima lebih daripada 2.8 juta tontonan, 164,000 like serta beribu-ribu komen pujian daripada netizen. Memetik temu ramahnya dengan portal berita Bangkok Post, beliau tidak mahir berbahasa Inggeris namun dia sedar bahawa kedua-dua warga asing itu memerlukan bantuan serta-merta. Dan beliau iaitu Obonjinda tidak mahukan apa-apa balasan dan tetapi melihat pasangan itu dalam kesusahan dan perkara pertama terlintas dalam fikirannya ialah untuk menghulurkan bantuan, itu katanya. Dan pengguna media sosial memuji sikap peri kemanusiaan nelayan tersebut yang sanggup menggadai nyawa sendiri untuk menyelamatkan kedua-dua pelancong itu. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah kami susun untuk para pendengar Durian Nusantara. Dan sebelum kami melabuhkan tirai kami pada hari ini, mungkin Radi nak kongsi kata-kata bijak dengan para pendengar. Ya, kata-kata bijak untuk hari Isnin. Ya. Awal permulaan hari Minggu kita semua. Simple saja kan. Ya. Sebetulnya hidup ni sangat sederhana. Tapi kita yang merumitkannya dengan rencana yang tidak kita laksanakan. Betul. Dengan janji yang tidak kita penuhi, dengan kewajipan yang kita lalaikan,
dan dengan larangan yang kita langgar. Itu saja. Itu saja untuk hari ini 26 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Isnin, dan selepas ini untuk segmen ruang tamu kita, kita akan memutarkan rakaman terhadap temu ramah bersempena Bulan Bahasa Kebangsaan 2015. Temu ramah yang telah diaturkan oleh saya bersama-sama dengan dua orang tokoh, iaitu Encik Muhammad Khair Ngadirun dan juga Khalid Saleh. Saya rasa kita orang semua tahulah siapa Khalid Saleh itu dan peranannya dalam memartabatkan dan juga mendaulatkan bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan di Malaysia ini. Dan itu saja untuk hari ini 26 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Isnin. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, bersiaran lagi esok. Salam manis, salam hormat, salam Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.